Apa Tengku? Apa dia minta dengar tadi? Boleh baca doa tak Tengku? Zafan masuk dah ke? Zafan ada Umi. Okey, Zafan masuk dah. Okey. Zafan baca doa Zafan. dah. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Okey, terima kasih Zafan. Okey, sebelum mula kelas, Cikgu Firdaus nak cakap apa ke? Firdaus? Tak ada. Sila. Okey, so Umi ambil kesempatan ni. Okey, so kalau macam ni, dalam grup dah bagi tahu, so secara personal Umi tak tahu nak contact siapa, tapi Umi harap yang ada dalam ni yang ikut kelas Umi, okey, yang pertama kalau boleh, kita start jadual kita sepatutnya pukul 8. Tapi Umi bagi peluang sampai 8.30, Umi maksudnya kita nak start terus. 8.30 tu nak start terus. Okey. So memang ialah macam yang seorang yang ada masalah tak apalah. Okey, yang ni yang maklum kat Umi hidayat seorang je hari ni. Okey, sambutan sangat teruk lah bagi Umi kalau macam ni. Okey. So yang lain kena bagi tahu yang lain. Apa lagi masalah? Sebab Umi tengok kalau ikutkan telefon tak ada masalah handphone. Benda lain, status semua boleh buat. So kenapa yang ni tak boleh masuk? Kalau macam ni, Umi tak ada masalah sebenarnya. Seorang pun boleh mula dah kelas. Tapi berbaloi ke? Kalau seorang, baik Umi cakap dengan dia je. Okay, video call dengan dia je. Tapi tengok ni kita 13 orang, tolak cikgu 2 orang. Maksudnya ada 11 orang daripada 39 orang. So berapa persen saja yang boleh masuk? So tolong So Umi harap baru ni kelas ganti, okey, cuti depa wali, bolehlah terima lagi. Tapi sepatutnya bila kita buat kena join lah, ni makin teruk ni. Okey, makin teruk. Satu, okey, itu yang pertama, itu dari segi kehadiran. Yang kedua, terlalu ramai yang masuk tak ikut MOE ni. Tak ikut Google Classroom yang sekolah bagi ID. Okey, sepatutnya anak-anak murid kena masuk ke situ lagi mudah. Okey, lagi mudah untuk kita sebab Umi dah jemput, Umi dah ada dalam Google Classroom kita. Patutnya yang tu lagi senang. Ni terpaksa admit seorang-seorang. So Umi harap lepas ni baikilah 2 perkara tu. Yang pertama bagi tahu sahabat-sahabat yang lain. Okey, sahabat-sahabat yang lain minta tolong masuk awal. Sepatutnya 8.30 tu kita dah boleh start Umi dah start mengajar. Okay, kalau ikut tadi 8.30 baru berapa orang je? 7 orang. Tu termasuk cikgu, 2 orang cikgu. Okay, tu yang pertama. Ni nama. Ni nama. Berapa orang je? Ni kena buang seorang. Yang ada MOE ni je yang sah sebenarnya yang masuk kan. Yang tak ada MOE tu masuk melalui pintu belakang. Okay, message dah. So sebab kita kira ni dah kali ke berapa dah. Okay, kalau PKP pun fasa kedua dah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, Umi dah bagi tahu awal. Okay, start minggu pertama cuti. Sebenarnya tak nak ganggu mood dengan benda ni, tapi kena khabar. Okay, kalau awak ada tempat Umi baru rasa macam mana. So kalau macam ni sambutan dia, lepas ni kita bagi tugasan ikut grup. Lepas tu bagi jawapan. Lepas tu Umi pun tengok, okay, bagi nama siapa yang dah buat. Tak payah nak bincang-bincang. Okay, tak naklah macam ni. Okay, satu lagi, lepas ni kalau Umi tanya, mohon bagi respon. Jangan senyap, jangan tunggu lama. Okay, kalau mic rosak, ambil action lalu lah. Kat mana lagi yang rosak ni, kena ambil lalu tindakan. Kita bukan berada dalam hari pertama, kita sudah masuk minggu ketiga lah cuti ni. Okay, so sekarang ni 14 orang, maksudnya tolak cikgu 2 orang, kita ada 12 orang saja yang masuk hari ni daripada 39 orang. Okay, tak berbaloi lah. So Umi harap lepas ni ada perubahan. Minggu lepas tu mungkinlah sebab ada cuti. Sebab Umi galak kot nak buat kelas. Cikgu yang galak nak buat kelas. Anak murid tak tahu macam mana ni.
Okay, hari ni kalau ikutkan Hidayat bagi tahu Umi lah yang dia pula belajar motor hari ni. Okay, saya tak nak cakap banyak. Okay, kita terus pergilah. So, macam Umi cakap hari tu, kita nak sambung soalan kita. Okay, masa yang kelas tambahan hari tu kita ada 2 soalan yang kita masih belum bincang. Okay, kita masih belum bincang lagi 2 soalan. Okay, ni soalan yang pertama, soalan nombor 7 kalau ikutkan latihan kita tu. Okay, tajuk garam dan satu lagi tajuk kadar tindak balas. Okay, bawah ni tajuk kadar tindak balas. Okay, Alhamdulillah hari tu Umi sempat ambil jawapan daripada sahabat awak, jadi kita boleh gunalah jawapan dia. Okay, so tengok dulu soalan yang pertama, tajuk garam. Okay, berikut adalah 3 contoh garam. Okay, bila kita tengok tajuk ni, tajuk garam ni, okay, soalan benda yang kena ada dalam kepala kita ialah kita kena tahu garam tu larut atau tak larut, ketelarutan garam tu. Dia larut atau tidak larut dalam air. So kalau argentum klorida ni adalah garam yang tak larut. Okay, natrium karbonat, bila natrium kat depan larut. Okay, kuprum 2 nitrat. So bila nitrat kat belakang semuanya larut. Okay, argentum klorida adalah garam tak larut dalam air. Huraikan penyediaan argentum klorida dalam makmal. Dalam huraian anda sertakan persamaan ion yang terlibat 10 markah. Okay, ini adalah contoh soalan esei kita, contoh soalan esei. Okay, yang pertama sekali Umi nak tegaskan kat sini, apabila tugasan kita huraikan, okay, huraikan, apa yang kita kena buat? Bila huraikan, bila anak-anak baca soalan tengok huraikan. Okay, bila huraikan, apa yang kita kena ada ialah prosedur dengan pemerhatian. Okay, mesti ada prosedur. Jadi kalau 10 markah ni banyak markah pada prosedur. Okay, lepas tu pemerhatian dia. Okay, lepas tu kita tengok dalam ni, dalam huraian anda sertakan persamaan ion. Kadang-kadang soalan tanya dalam huraian anda sertakan gambar rajah berlabel. Dalam huraian anda sertakan persamaan kimia. Okey, kalau dia tak minta tak payah bagi. Yang perlu bagi ialah prosedur dengan pemerhatian. Okey, kecuali dia minta. Macam ni dia minta. Jadi persamaan ion biasanya persamaan kimia, gambar rajah berlabel paling kuat pun 2 markah. Jadi kita ada lagi 8 markah untuk prosedur dan juga pemerhatian. Okey, tengok jawapan sahabat kita. Okey, yang ni ambil jawapan, ni jawapan Zulaika. Okey, jawapan Zulaika. Okey, bila tengok sini, dia bagi tahu kita, okey, yang pertama Zulaika buat sini, okey, dia tulis dulu. Okey, ni dia tulis dulu nama bahan yang terlibat, hasil yang terlibat. Okey. Apabila tidak diminta dalam soalan untuk tulis persamaan kimia tapi murid tulis, okey, dan dia tulis tu benda tak salah, kita tak tolak apa-apa markah. Okey, jadi dalam kes ini nak bagi tahu bahawa bila nak hasilkan argentum klorida diberi dalam soalan, so kita perlukan klorida, ion klorida yang larut. So Zulaika diguna natrium klorida. Okey, betul. Okey, lepas tu argentum ni dia kena ambil argentum yang larut. So Zulaika ambil argentum nitrat. Okey, so kita akan dapat mendapatkan argentum klorida dan natrium nitrat. Okey, so dalam soalan tadi, tengok balik soalan. Bila dalam soalan ni dia tak bagi tahu kita, dia cuma bagi tahu nama hasil saja. Okey, jadi murid kena tahu apakah sebatian yang diperlukan untuk menyediakan garam argentum klorida. Jadi dalam kes ni murid bagi tahu nama ni dia dapat markah nama bahan. Jadi sepatutnya dia kena bagi tahu dululah. Buat macam ni. Bahannya kita guna larutan natrium klorida dan larutan argentum nitrat. Okey, so alat radas. Okey, Umi tulis nanti Umi bagi tahu balik point ni. Alat radas yang kita gunakan, kita guna bika, silinder penyukat, corong turas, kertas turas dan rod kaca. Okay, sebelum tu baca jawapan Zulaika. Zulaika kata sukat 30 cm padu. Okey, bila sukat mesti ada silinder penyukat. Okey, 30 cm padu. Okey, yang nilai ni tak ada masalah. Nilai kena bagi, tapi tak ada masalah berapa awak nak bagi. Cuma bergantung kepada radas yang kita guna. So macam Zulaika dia guna bika. Okey, bika ni dah betul. Jadi nilai ni 30. Bolehlah letak 30, 50, bawah daripada 100. Okey, boleh letak. Okey, yang ni pun kurang tepat. Sepatutnya apa yang Zulaika kena buat ialah sukat dan tuang 30 cm padu dan mesti ada kemolaran. Okey, larutan natrium klorida mesti ada kemolaran. Okey, senang saja ambil kemolaran tu 1 ke bawah. Jadi kalau nak tulis sukat 30 cm padu 0.1 mol per desimeter padu larutan natrium klorida dan tuang ke dalam bika.
Nak buat macam ni boleh atau nak tulis sukat dan tuang. Dia mesti ada M, dia mesti ada V. Macam Zulaikha dia bagi V sahaja. Okey, M pun kena bagi ya. M dengan V. Okey, lepas tu dia kata pula poin yang kedua dia, okey bagi sini markah 1. Okey, poin yang kedua, sukat sama juga 30 cm padu larutan argentum nitrat. Okey, bagus. Dia tak tinggal perkataan larutan. Kalau tinggal perkataan larutan ni salah sebab natrium klorida ni ataupun argentum nitrat tak ada perkataan larutan di dalam keadaan pepejal. Okey. Cuma kalau dalam SPM kita accept jawapan Zulaikha sebab dia ada 30 cm padu. Centimeter padu tu menunjukkan benda tu dalam keadaan larutan. Tapi lebih tepat kalau jawapan macam ni 30 cm padu larutan argentum nitrat. Okey, isi kemelaran juga. Kemelaran nak selamat ambil satu ke bawah. Jadi kita biasa guna 0.1, 0.5, okey, tak ada masalah. Jadi sukat 30 cm padu 0.1 mol per decimeter padu larutan argentum nitrat dan tuang ke dalam bikar yang sama. Okey, ini markah yang kedua. Okey, kacau campuran menggunakan rod kaca. Okey, bila nak kacau campuran, so tadi kita tahu dah kita kena ada silinder menyekat sebab kita sukat, nak tuang dalam bikar kena ada bikar. Okey, nak kacau kena ada rod kaca. Okey, kacau campuran menggunakan rod kaca dapat markah yang ketiga. Okey, campuran tersebut dituras. Okey, macam Zulaikha yang okey. Umi tegur selalu. Bila kita nak tulis prosedur, jangan tulis dash. Kita boleh jawab dalam bentuk point tapi jangan buat dash macam ni. Sepatutnya jawapannya kena tulis. Mesti ada nak kena admit siapa-siapa. Kan ada masalah. Umi cakap kan ada masalah. Kalau masuk kod MOE, awak just masuk terus. Okey. Ni kita kena tulis nombor. Okey, 1 sukat dan tuang. 2 sukat dan tuang juga. Sebab apa? Sebab bila ada prosedur yang kita kena ulang. Dia tak boleh ulang eksperimen. Kita kata ulang langkah. Bising sikit dekat rumah ni dia nak stacking tanah. Okey, jadi kena ulang tu mesti ada prosedur, mesti ada nombor. Supaya senang kita nak kata ulang langkah 1 hingga 3. Jadi Zulaikha lain kali orang lain pun sama, jangan tulis dash macam ni, buat nombor. Okey, so kalau tengok sini nombor 1 sukat. Verb dia, kata kerja. Nombor 2, okey sukat, verb juga kata kerja. Nombor 3, kacau, ya betul verb. Okey, bila sampai nombor 4, campuran tersebut dituras. Okey, sebenarnya macam ni, ayat ni betul. Tapi Umi lebih suka bubuh verb kat depan. Okey, turas campuran, kan? Nampak tak? Jadi kita boleh check. Setiap prosedur kita tu ada kata kerja. Sebab pemeriksa akan cari kata kerja. Okey. Patutnya turas campuran menggunakan kertas turas. Okey, tapi verb ada kat sini turas. So dia dapat lagi markah yang keempat. Okey, bilas. Cantik. So verb lagi. Bilas baki turasan menggunakan air suling. Wajib air suling ya. Okey, dapat lagi poin yang kelima dan poin yang keenam dia keringkan. So verb juga dengan menggunakan kertas turas. Okey, jawapan Zulaikha ni bagus dah. Okey, ada beberapa perbaikan saja. Jangan boleh tutup pintu bising. Orang stacking kat depan rumah Ami. Okay, so sekarang ni yang Zulaikha buat ni cantik dah. Ada beberapa yang pernah perbaikan. Yang pertama, bila tulis prosedur wajib ada nombor. Okay, dan setiap nombor tu cara kita nak semak jawapan kita mesti ada kata kerja. Kata kerja. So macam ni yang lain semua betul, cuma yang ni patutnya turas di depan. Tak salah, ayat Zulaikha tak salah. Sebab kita tak kisah sangat ayat pasif ke ayat aktif. Cuma kita nak kena cari verb. Kata kerja tu. Jadi lebih suka kalau anak-anak buka depan. Jadi kita senang nak semak. Okay. So yang ni dah betul lah ke? Zulaikha dapat 6 markah. Jadi yang tertinggal tadi. Jadi yang ni poin yang ke-7 bahan dia. Sebab dalam soalan dia tak bagi nama bahan. Bila tak bagi nama bahan, murid perlu letak bahan. Jadi yang ni mungkin berbeza. Kalau orang lain mungkin dia nak guna kalium klorida. Betul juga. Kalau kat sini mungkin nak guna apa? Argentum yang larut lah. Argentum melarut. Contoh dia argentum sulfide. Boleh juga. Okay. Jadi jawapan ni terpulang kepada anak-anak lah. Make sure lah dia mesti ada klorida, dia mesti ada argentum dan kedua-duanya mesti larut. Okay. So sini dapat markah yang ke-7. Okay. Alat radas markah yang ke-8. Okay. Lepas tu dia minta persamaan ion. Okay. Zulaikha dia tulis persamaan kimia. Larut campur larut dapat tak larut campur larut. Okay. So dia buat sedikit
kerja dia kat sini, okay, kerja dia. So dia pun tulis persamaan ion dia, ion klorida campur ion argentum dapat argentum klorida. So persamaan ion dapat lagi 2 markah. Satu persamaan ion yang betul, satu lagi dia seimbang sebab ini automatically dia seimbang. Jadi Zulaikha dapat 10 markah kat sini. Kalau ikutkan jawapan Zulaikha tak ada 2 markah ini je lah. Tapi SPM bila murid tulis juga nama ni di depan ni, kita boleh terima sebenarnya. Tapi lebih cantik dengan cara Umi ajar ni lah. Okey. So, setakat ni ada apa nak tanya? Okey, ni esei ni sebenarnya kita panggil open essay. Open essay. Jadi jawapan murid boleh pelbagai. Dia tak semestinya jawapan kat sini natrium klorida. Kalau bagi tahu kalium klorida, amonium klorida, jadi garam tu larut dan ada klorida belakang dia, kita terima. So kalau tengok ni jawapan kawan kita lain, jawapan kita lain. Tak ada masalah. Check dengan cara yang macam Umi ajar tadi lah. Okey, so dapat kat sini 10 markah. Okey. Soalan seterusnya. Okey, setakat ni ada apa nak tanya ke? Dalam PSA pun tu ke Min? Boleh buat point gini ke? Okey, boleh buat dalam bentuk point, cuma macam Umi sebut tadi lah, bila prosedur tulis nombor. Sebab bila ada prosedur yang kita kena ulang. Kalau kita tulis, contoh dia, kita tulis bawah tu. Ulang eksperimen di atas. Salah. Okey, eksperimen tak boleh nak ulang. Apa yang kita ulang? Langkah. Ulang langkah 1 hingga 5. Kalau kita tak ada nombor, macam mana kita nak kata langkah mana yang kita nak ulang? Jadi kalau jawab dalam bentuk point tak ada masalah. Nak buat jadual ke tak ada masalah. Cuma prosedur bubuh nombor. Apa prosedur nombor 1, apa prosedur nombor 2? Okey, ada lagi soalan lain? Umi. Ya. Kalau isi padu cecair yang boleh jika berapa sentimeter padu? Okey. Isi padu larutan yang kita guna tu, kita kena tengok bekas dia. Apparatus yang kita guna tu, radas yang kita guna. Okey. Contoh dalam amali ni kita guna bika. Jadi kalau kita guna bika, kita boleh guna 100 cm padu ke bawah. Okey, bika dia ada 200,5. Kalau kita ada 2 larutan, awak guna 100 baru 200. Kalau guna 50 baru 100. Okey, maksudnya kalau kita guna bika, isi padu dia boleh 100 cm padu ke bawah. Okey, kalau guna tabung uji, bubuhlah 10 cm padu ke bawah. Jadi kita guna 5 cm padu, 2 cm padu, betul. Jadi sekarang ni bila nak buat isi padu, tengok radas yang kita nak guna. Tengok radas yang kita guna. Kalau ke lalangkon, bika, isi padu dia sama je. Tabung uji, tabung didih, isi padu dia sama je. So kalau tabung uji, tabung didih gunalah 10 cm padu ke bawah. Kalau bika, ke lalangkon guna 100 cm padu ke bawah. Kecuali berlebihan. Sama juga dengan kemolaran. Kalau kemolaran kita letak 1 cm padu, 1 desimeter padu, 1 desimeter padu per mol ke bawah. Betul tak sebut ni? 1 mol per desimeter padu ke bawah. Okey, sebab kalau kita buat 2 dia dah pekat. Kalau pekat biasanya ada faktor lain pula. Jadi kita nak senang, nak selamat gunalah 1 ke bawah. 0.1, 0.5, 0.2. Jangan ambil 0.233 pula. Nanti nak kira payah. Okey, ada lagi soalan lain? Tak ada. Tak ada dah. Okey, tak ada. Ini sambung Okey, so soalan B dia tanya, jadual 9 menunjukkan jisim bagi 2 garam sebelum dan selepas pemanasan. Okey, so kita punya key di kat sini, kita punya clue kat sini ialah pemanasan. So kena ingat balik, Umi ajar garam apabila dipanaskan daripada 4 jenis garam, iaitu garam klorida, garam nitrat, garam sulfat, garam karbonat. 4 garam ni apabila dipanaskan hanya 2 sahaja yang akan terurai. Okey, jadi 2 sahaja yang jisim dia sepatutnya berubah. Kalau lagi 2 ni, kalau kita panaskan dia, dia tak terurai. Jadi jisim dia tak akan berubah. Jadi tengok garam A, sebelum pemanasan 5 gram. Selepas pemanasan pun 5 gram. Maksudnya dia tak terurai. Garam A tak terurai. Tapi kalau garam B, sebelum pemanasan 5 gram. Selepas pemanasan 3 gram. Maksudnya jisim dia berubah. Jadi garam B ni akan terurai. Garam A tidak terurai. Okey, berdasarkan garam yang diberi di atas, cadangkan. Garam A, garam B, maksudnya 2 markah.
Cadang garam A 1 markah, cadang garam B 1 lagi markah, 2 markah. Okey, terangkan jawapan anda. So kita perlukan lagi 2 markah untuk penerangan. Kita tengok jawapan Zulaika. Okey, Zulaika jawab, garam A ialah kuprum 2 nitrat. Okey, letak nitrat kat belakang, kita tahu garam nitrat terurai ke tak terurai? Terurai. Terurai. Okey, dia kata A tadi adalah nitrat. Kerana apabila dipanaskan, kuprum 2 nitrat menghasilkan garam dan air. Okey. So patutnya kuprum 2 nitrat bila dia terurai, okey, dia terurai, jisim dia akan berkurang tak? Okey. Tapi kat sini jisim A tak berkurang. So dekat sini dah salah satu. Menghasilkan garam dan air tu lagi satu salah. Sebab bila kita panaskan garam kuprum 2 nitrat, kita tak dapat garam dan air. Kita akan dapat logam oksida, nitrogen dioksida dan oksigen, betul tak? Kita akan dapat CuO campur O2 campur NO2. Tengok balik nota yang kita belajar tu. Okey, sepatutnya. Okey, dekat sini ada 2 lah kesalahan. Okey, tak dapat markah kat situ. Maka jisimnya tidak berubah. Manakala garam B ialah natrium karbonat. So kita tahu natrium karbonat, bila garam tu garam karbonat, dia juga terurai apabila dipanaskan. Okey, betul. Jadi nama ni dapat markah. Okey, tapi dia terurai apabila natrium karbonat menghasilkan garam dan air. Pulak, salah kat sini pulak. Okey, bila kita panaskan natrium karbonat, kita akan dapat natrium oksida dan gas karbon dioksida. Okey, jadi kalau ikutkan jawapan Zulaika, dapat 1 markah kat sini sebab nama garam ni garam yang betul, nama garam B. Okey, maka gas karbon dioksida terbebas jadi jisim berkurang. Okey, jadi jawapan Zulaika ni 1 markah kat sini. Okey, kami bagi jawapan yang betul. Ni. Ni sepatutnya jawapan dia. Okey, senang je. 2 baris je kalau kami buat ni. Garam A, argentum klorida. Sebab kami ambil garam apa ni? Dia tidak akan terurai. Okey, ambillah klorida belakang dia, sulfat belakang dia, dia tak akan terurai. Garam B, kuprum 2 nitrat. Sebab garam nitrat terurai. Yang ni kalau jawab garam nitrat boleh, garam karbonat pun boleh, tak ada masalah. Okey, janji dia terurai. Jadi jawapan kita dengan kawan kita mungkin berbeza. Kita panggil open essay. Umi dah sebut kat atas tadi kan. Essay dia ada 2. Dia ada open essay dengan essay yang tertutup. Essay tertutup dengan essay yang terbuka. Kalau macam ni open essay, dia essay dia murid boleh bagi jawapan yang pelbagai. Jadi kat sini garam A ni murid boleh bagi asalkan garam tu garam klorida dengan garam sulfat betul. Yang ni murid kena bagi garam tu garam nitrat atau garam karbonat betul. Okey, dia punya penjelasan dia, penerangan tadi bagi tahu je. Okey, tidak terurai apabila dipanaskan, yang ni terurai apabila dipanaskan. Itu saja. Terdapat 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah. Okey, yang ni tidak terurai apabila dipanaskan, terurai apabila dipanaskan. Dapat markah, 4 markah kat situ. Ya, boleh ya. Jadi cara dia sebab tu Mi kata bila kita belajar tajuk garam, pertama sekali kena letak dalam kepala ialah keterlarutan garam. Okey, lepas tu ni sifat garam. Yang ni garam mana yang kita terurai apabila kita panaskan. Okey, last sekali soalan dia. Satu esei 20 markah. 10, 14, tambah 6, 20 markah. Okey, anda diberi hablo garam kuprum 2 nitrat. Dalam kepala terus bayang, oh kuprum 2 nitrat ni dia larut. Tapi bila dapat hablo, okey hablo ni dia adalah pepejal. Dia kalau kat rumah kita, hablo ni dia macam garam macam garam kasar gitu. Okey, garam kasar. Okey, dia tak larut. Kenapa? Okey, dia garam kasar. Okey, anda diberi hablo garam kuprum 2 nitrat. Okey, dia ada garam larut. Ki dia larut tapi hablo ni pepejal. Terangkan bagaimana anda boleh menjalankan ujian kimia untuk mengesahkan kehadiran anion, okey, anion dan cation, iaitu ion kuprum, cation dan ion nitrat, anion dalam hablo garam kuprum 2 nitrat. So kita ada 2 tugasan. Nak test cation, nak test anion. Tapi dekat sini dia uji kita pula, dia tak bagi kita larutan. Kena ingat, bila nak test ion, iaitu cation dengan anion, garam tu mestilah dalam keadaan larutan.
Dalam keadaan larutan je. Ya. Okay. So dia mesti dalam keadaan larutan. Okay, dalam keadaan larutan. Jadi dalam kes ni dia bagi kita pepejal. So apa langkah pertama kita kena ambil? Apa benda kita kena ambil dulu? Gamas bunyi tu. Okay. Apa yang kita kena buat dulu? Okay, so kalau soalan macam ni keluar, dia bagi kita pepejal, langkah pertama kita ialah kita mesti campur dengan air dulu. Biar dia jadi larutan, baru boleh buat ujian cation, anion. Macam yang kita buat dalam makmal lah. Okay, dia bagi kita sampel garam tu dalam keadaan pepejal. So step pertama mesti larutkan dulu dalam air. Lepas larut dalam air baru kita pecah pada dua tabung uji. Satu nak test cation, satu lagi nak test anion. Okay. Umi tengok jawapan Zulaika. Zulaika kata ion kumpulan 2 boleh disahkan dengan, tengok yang warna hitam dulu lah, dengan menambahkan larutan natrium hidroksida. Okay, dia kata kat situ. So sekarang ni natrium hidroksida akan menghasilkan bendakan berwarna biru. Okay. So kalau dekat sini, sebab sepatutnya Zulaika kena tulis dulu macam Umi cakap tadi lah, bila kita nak buat kaedah nak terang macam ni, nak test macam ni, mesti ada satu isi padu lah, isi padu. Okay, jadi sepatutnya kena buat macam Umi buat ni, yang merah ni dulu. Nombor 1, tuang air 10 cm padu ke dalam bikar yang berisi hablopropyl 2 nitrat. Okay. Yang ni anak-anak tengoklah, anak-anak nak buat berapa. Kalau macam Umi, kita tak payah banyak-banyak yang ni sebab bila kita nak test cation anion nanti, kita nak guna tabung uji, kita cuma nak guna 2 hingga 5 cm padu, sikit je. Jadi kalau macam Umi nak guna 10. Kalau nak selamat nak guna 20 pun boleh lah. Tapi janganlah semua 100 membazir. Okay? Sebab kita nak buat nanti ujian cation anion. Satu je. So Umi kata tuang air 10 cm padu ke dalam bikar yang berisi hablopropyl 2 nitrat tadi. Okay, hablo ni pepejal. Okay. Lepas tu dah ada dah, kita dah kacau tu, dah ada dah larutan, kita pun kata tuang 2 cm padu. Umi guna 2 cm padu. Nak guna 5 cm padu pun boleh dalam tabung uji. Okay, tuang 2 cm padu larutan garam kuprum 2 nitrat ke dalam tabung uji. Okay, barulah buat macam Zulaika buat. Okay. Barulah kita buat tambah 2 cm padu larutan natrium hidroksida, markah yang ketiga. Lepas tu hasil dia mendakan berwarna biru terbentuk. Okay, markah yang keempat. Okay, sama juga nak test anion pula. Manakala ion nitrat boleh disahkan dengan menambahkan. Okay, sepatutnya kita kata dulu tuang 2 cm padu larutan garam kuprum nitrat kepada tabung uji lain. Lepas tu tambah 2 cm padu asid sulfurik dan asid sulfurik cair ya. Kena ada cair kat sini. Tak ada cair ni salah. Sebab nanti kita akan guna yang pekat. So yang ni cair dulu. Diikuti 2 cm padu larutan ferrum 2 sulfat. Okay, Zulaika bagus. Dia tak pernah tinggal perkataan larutan. Okay, sebab kat sini kalau tak ada perkataan larutan ni salah. Sebab ferrum 2 sulfat ni dalam keadaan pepejal. So kita nak juga larutan ni. Okay, satu markah yang keempat. Dan goncang. Okay, alirkan asid sulfurik pekat di dinding tabung uji. Okay, sama ada nak buat macam Zulaika buat, alirkan asid sulfurik pekat di dinding tabung uji, ataupun terus tulis alirkan ataupun titikkan asid sulfurik pekat dengan perlahan-lahan. Okay, dia tak ada yang ni pun tak apa, yang dia nak ada ialah dengan perlahan-lahan. Cincin perang terbentuk. Ni markah yang kelima, ni markah yang keenam. So lebih baik jawab dalam bentuk prosedur jugalah, lagi senang. Okay, jawab dalam bentuk point je. Jawab dalam bentuk point je. So macam Zulaika ni jawab macam karangan. Kataan lalu, ni hatta. Tak ada kata-kata penyambung dalam kimia, kita tak bagi penekanan. So kalau kita buat dalam bentuk point, tak ada lah lalu-lalu ni. Okay, so itu saja 20 markah untuk jawab soalan esei ni. Okay, ada apa nak tanya? Umi tajuk garam. Garam tu memang kena mention ke? Tak dengar kan? Garam tu memang kena mention ke?
Garam dalam kes ni soalan dia dah bagi tahu garam tu adalah garam kumpulan 2 nitrat. Dia dah bagi tahu dalam soalan. Cuma dalam soalan dia bagi tahu hablo. Bila hablo ni dia perbejal. Bila perbejal kita tak boleh nak buat ujian anion cation. Okey, tak boleh nak buat ujian anion cation. Jadi kita terpaksa kita kena buat larutkan dulu dalam air. Okey, boleh Aikal? Boleh Umi, boleh. Yang lain? Boleh. Boleh ya? Okey, kalau boleh Umi sambung seterusnya. Kita pergi pada soalan yang akhir, soalan nombor 8. Okey, soalan yang ke-8 adalah tajuk kadar tindak balas. Tajuk kita belajar paling akhir. Okey, tajuk kadar tindak balas. Okey, kalau kita tengok sini, soalan ditanya, apakah yang dimaksudkan dengan pelanggaran berkesan? Anak-anak ingat lagi semasa Umi ajar teori pelanggaran, teori pelanggaran, zarah-zarah ni sentiasa berlanggar, zarah bahan sentiasa berlanggar. Tapi tak semestinya pelanggaran dia terus dapat hasil. Ada pelanggaran yang dia berlanggar, lepas tu dia melantun balik. So kita memerlukan pelanggaran yang berkesan. Okay, pelanggaran yang berkesan. Pelanggaran yang berkesan ni dia kena ada 2 syarat. Syarat yang pertama, tenaga dia kena cukup. Maksudnya dia kena gam. Okay, cukup, tenaga yang cukup. Dia mengatasi tenaga peraktifan. Dan yang kedua, kena orientasi yang betul. Dia tak aci macam ni, tak dapat bahan. Dia kena orientasi yang betul baru dapat bahan. Okay, so barulah lepas 2 syarat ni, barulah kita panggil pelanggaran tu pelanggaran yang berkesan. Jadi pelanggaran yang berkesan ni dia akan dapat hasil. Pelanggaran banyak, cuma pelanggaran yang berkesan yang memenuhi 2 syarat tadi baru dapat hasil. Okay, so kita tengok jawapan sahabat kita. Kalau tak faham nak tanya ke bawah lalu dah, ni tak nampak siapa angkat tangan kat sana. Okay, sahabat kita jawab, pelanggaran berkesan ialah pelanggaran antara zarah-zarah bahan tindak balas. Okay, betul. Pada orientasi yang betul. Syarat dia, bagi membolehkan ikatan lama dipecahkan dan ikatan baru terbentuk. Okay, 2 markah tadi dia dapat 1 markah. Okay, sepatutnya sambung dengan pen merah yang ditulis tu dan mencapai tenaga pengaktifan. Okay, dia mesti melebihi tenaga pengaktifan. Ada 2 syarat. Yang pertama, orientasi yang betul. Yang kedua, mesti mencapai tenaga pengaktifan. Maksudnya tenaga dia kena kuat. Dia cakap berlepeh, dia menonton balik. Dia kena gam, baru dapat hasil. Okay, untuk mendapatkan hasil, baru markah yang kedua. Jadi kalau jawapan sahabat kita ni, Umi tak tahu siapa, dia tulis 4-1 je ni. Jadi yang ni dapat dah markah 1 markah. Okay. Soalan seterusnya. Suatu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji kadar tindak balas antara ketulan zinc dengan pelbagai asid. So kita tahu ni sifat kimia asid. Okay, kita belajar dalam tajuk sifat kimia asid. Kita aplikasikan dalam tajuk kadar tindak balas. Okay, masa yang diambil untuk ketulan zinc larut sepenuhnya dalam asid bagi setiap eksperimen direkodkan. Okay, kita ada 3 eksperimen. Tengok eksperimen 1, 2, 3. 1, semua guna asid sulfurik. Semua guna asid ada klorik. Asid ada klorik yang ni 0.5 mol. Asid ada klorik yang ni 1 mol. Asid ada klorik 1 mol. Jadi kalau kita tengok 1 dengan 2 ni faktor apa? Eksperimen 1 dengan 2 faktor apa? Eksperimen 1 dengan 2 ni faktor? Mungkin. Faktor apa? Mungkin. Cakap sayang, Umi tak boleh nak, kalau tak mungkin lagi tengok sana balik. Kepekatan. Kepekatan, okay, faktor kepekatan, okay. Asid ada klorik dalam eksperimen 2 lagi pekat. Kemularan ni lebih tinggi ni, dia jadi lagi pekat nak bandingkan yang sama. Okay, so kalau kita tengok saiz sama, yang ni guna ketulan, yang ni pun guna ketulan. Jadi suhu sama, bukan faktor suhu. Okay, apabila dia lebih pekat, masa yang anda ambil untuk tindak balas selesai hanyalah 60 saat. Kalau yang ni 150 saat. Jadi kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi dari eksperimen 1. Okay, kalau tengok eksperimen 3 pula. Okay, eksperimen 3. Kemularan dia 1 mol. Ni dia sama pekat. Tapi dia ada faktor lain. So apa faktor dia? Larutan kumpulan biosulfat ni bertindak sebagai? Mungkin. Mungkin. Okay, jadi eksperimen 3 ni dia lagi cepat. Masa yang diambil, kadar tindak balas dia lagi tinggi sebab faktor dia dah lah dia pekat.
kepekatan dia tinggi, dia ada pula mangkin. Jadi suhu tak berubah. Maknanya bukan faktor suhu, bukan faktor saiz. Sebab ketiga-tiga pakai ketulan. Ketulan, ketulan, ketulan. 30, 30, 30. Bukan faktor saiz, bukan faktor suhu. Jadi sekarang ni ada dua faktor yang dia guna. Eksperimen 1, eksperimen 2, faktor kepekatan asid hidroklorik. Eksperimen 2, eksperimen 3, faktor kehadiran mangkin. Okey, so anak-anak kena ingat ni, apabila tindak balas antara mana-mana asid dengan mana-mana logam, asid tindak balas dengan logam. Tak kisahlah asid apa, asid hidroklorik, asid sulfurik, asid nitrik, logam pula magnesium, kuprum bukan, zinc, okey. Asid dengan logam, kita boleh guna mangkin dia iaitu larutan kuprum 2 sulfat. Okey, dah faham yang tu, kita tengok soalan. Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas antara zinc dengan asid 1 markah. Kita tengok jawapan kawan kita. Okey, dia buat macam Zulaikha buat tadi. Okey, ditulis satu-satu. Dia buat tindak balas persamaan kimia dulu. Persamaan kimia dia betul. Okey, asid tindak balas dengan zinc, dapat zinc klorida campur hidrogen. Okey, dia seimbangkan dulu. Okey, dia seimbang sebab Cl ada 2 sini, dia seimbangkan. Okey, bagus. Lepas tu dia buat yang mengion. Okey, so tengok persamaan ion pun wajib seimbang. So dari atas ni kita dapat 2 mol ion hidrogen, dekat bawah ni pun 2 mol ion hidrogen. Okey, tambah zinc, dapat zinc, ion zinc dan hidrogen gas. Okey, so dekat sini kita dapat markah yang pertama. Okey, alhamdulillah dah pandai tulis persamaan ion. Okey, seterusnya soalan tanya 1 markah. Bandingkan kadar tindak balas. Okey, bandingkan kadar tindak balas eksperimen 1 dan 2, eksperimen 2 dan 3. Terangkan jawapan anda berdasarkan teori pelanggaran. Okey, 6 markah. Bila 6 markah, maksudnya 1 ni kita cuma dapat 3 markah. Umi ajar dulu, 1 ni kita kena dapat 5 markah. Jadi 5 poin ni kena ada, cuma nanti pemeriksa mungkin dia akan gabung mana-mana markah tu. Okey, jadi senang anak-anak, 5 poin tu kena ada. Jadi kalau dia dapat 3 markah, kita akan dapat full mark. Kadang-kadang dalam SPM, dia bagi 10 markah tapi dia kata maksimum 6 markah. Jadi guna cara yang Umi ajar tu, 5 poin tu, 5 step tu. Okey, so bila tugasan kita banding, bila sebut banding, so anak-anak kena ingat kita mesti ada lebih. Lebih. Sebab lebih tu, mesti kita guna perkataan lebih. Sebab lebih tu dia dah menunjukkan perbandingan. Okey. Lepas tu berdasarkan teori pelanggaran, so yang macam ni ajar tu lah 5 step tu. Faktor, penerangan, frekuensi pelanggaran berkesan, kadar tindak balas. Okey, dia punya kedudukan dia boleh terbalik. Nak letak kadar tindak balas kat depan pun tak ada masalah. Tapi 5 poin ni kena ada. Okey, kita cek jawapan sahabat kita. Okey, so dia terang dulu yang A. Kepekatan asid hidroklorik dalam eksperimen 2 lebih. Pandai dia guna kata lebih ni. Okey. So lebih tu dah ada perbandingan, bandingkan. Lebih tinggi daripada eksperimen 1. Okey, sekali ikutkan ini adalah faktor dia. Faktor kepekatan. Tapi sebab dia bagi 3 markah kan. So betul, step tu betul. Okey. Lepas tu explanation. Semakin tinggi kepekatan asid hidroklorik, semakin tinggi bilangan ion hidrogen per unit isi padu. So dia tak tinggal perkataan per unit isi padu, explanation dia betul. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Okey, yang ketiga, eksperimen 2 lebih tinggi mana? Okey, frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen. Okey, inilah tujuan. Kita kena pandai tulis persamaan ion. Jadi zarah yang berlanggar ialah zarah bahan. Bahan ni ada ion hidrogen dan juga ada ion dan ada atom zinc. Jadi tulis ni frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen, okey, dan atom zinc. Kena sebut nama zarah. Dalam eksperimen 2 lebih tinggi dari eksperimen 1. Okey, dapat lagi markah yang poin yang ketiga. Okey, poin yang keempat, frekuensi pelanggaran berkesan. Atas tak ada berkesan, bawah ada berkesan. Antara ion hidrogen dan atom zinc dalam eksperimen 2 lebih tinggi dari eksperimen 1. Sekali lagi perbandingan. Kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi. Okey, jawapan ni adalah jawapan yang perfect. Okey, yang perfect. Murid ni dah bagi 5 poin.
Okay, jadi kalau soalan ni bagi kita 3 poin, dia dapat full mark. Cantik ya, bagus. Okay, sebab sini adalah faktor kepekatan. Okay, kita pergi pada yang kedua, faktor mangkin. Okay, kehadiran. Okay, cantik. Diguna perkataan kehadiran sebab kita nak bandingkan eksperimen ni tak ada mangkin, yang ni ada mangkin. Jadi diguna perkataan kehadiran. Cantik ya. Kehadiran larutan kupram 2 sulfat bertindak sebagai mangkin. So ini faktor penerangan. Larutan kupram 2 sulfat merendahkan tenaga pengaktifan. Okay, lagi betul. Yang ni penerangan kepada faktor tadi. Frekuensi pelanggaran antara atom zinc dan ion hidrogen dalam eksperimen 3 lebih tinggi dari eksperimen 2. Betul. Frekuensi pelanggaran berkesan antara atom zinc dan ion hidrogen dalam eksperimen 3 lebih tinggi dari eksperimen 2. Betul. Kadar tindak balas eksperimen 3 lebih tinggi dari eksperimen 2. Okey, dekat sini pun dia ada 5 poin. Jadi kalau dalam soalan nak 3 markah, murid dapat markah penuh. So buat macam step yang Umi ajar. Kalau dia nak frekuensi pelanggaran, buat step macam Umi ajar, awak tak akan kehilangan markah. Okay. So yang ni memang perfect jawapan yang cantik. Umi tak tahu siapa, dia hantar Umi tak ingat dah. Ingat lupa, tak ingat nama. Okay, cantik ya. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, seterusnya soalan tanya pula. Kita pergi pada soalan seterusnya. Okay, sorry. Okay, habis kat situ. So kita baru ada 7 markah. Okay, kita pergi soalan ni. Jika eksperimen 2 diulang pada suhu 40, ramalkan masa 2 gram ketulan zinc larut sepenuhnya, terang jawapan anda. Okay. So tengok eksperimen 2 tadi. Suhu dia patutnya 30. Tapi ambil eksperimen yang sama ni, kita ulang dengan suhu 40. Maksudnya faktor suhu. Okey, masa dekat sini kalau guna suhu 30, masa dia 60. Jadi kalau guna suhu 40, sepatutnya masa dia berkurang ke bertambah? Kurang. Berkurang, okey. Berkurang. Yes. So sekarang ni dia kata ramalkan masa. Okey, dalam kimia bila nak ramal, jangan kata kurang. Letaklah satu angka. Make sure angka tu kurang daripada nilai sebenar. Letak satu angka, okey. Letak satu angka. Kurang. Okey, lepas tu terangkan jawapan anda. Jadi kita tengok jawapan kawan kita. Okey. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik ion hidrogen. Okey, dia tak bagi ramalan lagi. Okey, dia tak jawab lagi ramalan. So tugasan kita tadi ramal terang, ramal terang. Jadi dalam jawapan sahabat kita dia terus terang. Dia terus terang. Okey, semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik ion hidrogen. Okey, betul. Explanation dia dapat 1 markah. Frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dan atom zinc bertambah. Frekuensi pelanggaran berkesan antara ion hidrogen dan atom zinc bertambah. Okey, yang ni ada kata berkesan. Okey. Akbar. Apa itu panggil? Okey, kadar tindak balas bertambah. Okey, yang ni sebenarnya kita nak yang apa ni? Kadar tindak balas bertambah ni. Okey, ataupun masa yang ambil Sepatutnya tadi, jawapan kita tadi, kita kena bagi tahu yang ni dulu. Okey, masa yang diambil singkat ataupun anak-anak boleh bagi nilai. Okey, masa yang diambil untuk tindak balas selesai, kalau tadi 60, letaklah 50, 40, okey, 30. Dia macam ni. Kalau kita guna 30 cm padu, 30 darjah Celsius, kita masa dia 60. Jadi kalau kita guna 40, so masa dia anak-anak boleh kurangkan jadi 50 saat Okey, ataupun 40 saat. Jangan terlalu sikit lah. So dapat situ markah yang pertama. Jadi ni markah yang kedua ni untuk penerangan. Sebab bila guna suhu, tenaga kinetik. Okey, lepas tu kenapa bila tenaga kinetik tinggi? Sebab frekuensi pelanggaran ni yang berkesan ni. Okey, antara ion hidrogen dan atom zinc ni bertambah untuk kita dapat hasil tadi. Okey. So kalau yang ni ditulis kadar tindak balas. So kalau dalam SPM, ini bergantunglah. Bergantung pada skema tahun tu. Jadi kalau tulis kadar tindak balas ni, kalau dalam kita dia boleh accept, dia accept lah. Dia cuma terima, dia tak ada dalam skema, kita terima sebab murid ni faham. Tapi kalau ikutkan jawapan sebenar, murid tak jawab. Sebab dia ada 2 tugasan dalam ni. Okay, kita ada 2 tugasan. Dia
dia ada dua tugasan iaitu ramal dan terang. Ramal dan terang. Okey. So ramal dulu. Ramal dulu, make sure nilai tu kurang daripada 60. Kita cuba naikkan dia 10 darjah Celsius. So kita boleh kurangkan nilai dia dalam 50 cm, 50 saat, betul lah. Okey, yang ni anak-anak letaklah nilai, jangan terlalu kecil. Jangan terlalu kecil sangat sebab baru naikkan 10 darjah Celsius. Okey, setakat ni ada apa nak tanya sebelum ni pada soalan akhir ni? Ada apa nak tanya tak? Belas orang, tolak cikgu 2 orang, 17 orang. Okey, tak ada. So kita pergi. Tak ada. Tak ada. Alright. Soalan seterusnya. Kena tolak 3 tu Kak Shima. Tak dengar? Kena tolak 3 tu. Ya. Sebab presentation tu dia kira seorang lagi. Oh, presentation tu. Tolak 3 Kalau kita tengok nama Kak Shima tu jadi 2 ni. maksudnya 15 orang je lah ni. Yes. Okey, seterusnya kita tengok pula kat sini. Okey, soalan yang terakhir. Okey, macam Amir beritahu, untuk tajuk kadar tindak balas, murid memang kena pandai interpret graf. Okey, murid kena pandai buat graf. Okey, lakar graf, plot graf. Plot graf tu macam belajar matematik kena tahu skala sini. Okey, sketch graf lakar. Macam ni dia lakar. Kena pandai plot graf, kena pandai interpret graf. Kena pandai mentafsir graf kita ni. Yang ni kemahiran yang memang kena ada pada murid. Sebab graf kita macam-macam. Ada kadar terus, ada kadar songsang, okey. Dan ada yang kena titik asalan, ada yang tak kena. Okey. So kita tengok sini, graf 10.2 menunjukkan keputusan 2 eksperimen. Lengkung 1 mewakili keputusan eksperimen menggunakan serbuk zinc berlebihan dan 50 cm padu asid hidroklorik 1 mol pada cm padu. So yang ni kita guna serbuk zinc. Okey, serbuk. Okey, kita boleh letak dalam kepala kita, mungkin faktor saiz. Okey, sebab yang ni guna serbuk. Okey, isi padu dia 50 dan kemolaran dia 1. Okey, yang kedua ni pula dia duduk kat bawah. Duduk kat bawah ni. Okey, bila anak-anak tengok graf ni, yang pertama anak-anak kena tengok ialah ni, kecerunan dia. Kecerunan dia. Okey, graf yang pertama ni dia lebih curam. Dia lebih curam nak banding graf yang line yang kedua ni. Maksudnya sekarang ni kadar tindak balas eksperimen 1 ni dia lebih tinggi. Okey, kalau kita cari kecerunan dia yang ni lagi tinggi. Jadi dia lebih curam. Jadi kadar tindak balas eksperimen 1 lebih tinggi daripada eksperimen 2. Tu key dia. Jadi kalau tengok sini, kalau yang ni guna serbuk, yang ni mesti guna ketulan. Kalau yang ni guna 1 mol, yang ni mesti lebih cair kalau faktor kepekatan. Okey, lepas tu pula, clue yang kedua, kita tengok sini. Eksperimen 1 ni dia dapat isi padu dia 2 kali ganda nak dibandingkan dengan eksperimen 2. Okey, so kena ingat, bila nak cari isi padu, kita kena tahu bilangan mol. Sebab bilangan mol darab dengan per molar iaitu isi padu molar sama ada 22.4 atau 24, kita akan dapat isi padu. Jadi kat sini sekarang ni kita kena cari bilangan mol. Jadi dalam kes ni bilangan mol eksperimen 1 adalah 2 kali ganda bilangan mol eksperimen 2. Eksperimen 2 ni bilangan mol dia rendah sikit, kecil sikit daripada eksperimen 1. Jadi bila bilangan mol, kita kena ingat formula dia, bilangan mol sama juga MV per 1000. Jadi ini mempengaruhi, MV per 1000 mempengaruhi. Jadi mungkin juga faktor kepekatan sebab yang ni kepekatan dia rendah, jadi bilangan mol akan jadi rendah. Okey, so tu antara yang anak-anak boleh baca, boleh interpret daripada graf ni. Okey, satu lagi kalau kita tengok masa dia landai. Okey, eksperimen ni eksperimen 1 lebih cepat. Kadar tindak balas dia lebih cepat habis selesai nak tindak balas dia lebih cepat selesai nak dibandingkan dengan yang 2. Dia landai lambat sikit ni, masa dia habis tu lambat. Okey, soalan kata huraikan bagaimana eksperimen ini dijalankan untuk mendapatkan lengkung berlabel 2. So tadi macam Umi kata, daripada tindak balas ni kita boleh guna mungkin faktor saiz. Okey, mungkin faktor saiz. Tapi kalau faktor saiz dengan isi padu dan kemolaran yang sama, kita akan dapat bilangan mol yang sama. Maksudnya graf ni dia akan berhenti tempat yang sama. Isi padu akhir mesti sama.
Sebab isi padu dia bergantung kepada bilangan mol. Isi padu gas ni bergantung pada bilangan mol asid hidroklorik. Sebab zinc ni berlebihan. Tapi dalam kes ni isi padu dia tak sama. Bila tak sama maksudnya bilangan mol dia tak sama. Okey. Jadi dia adalah faktor kepekatan. So kita tengok jawapan sahabat kita, jawapan terakhir. Okey. So sekali lagi tadi huraian, macam Umi kata huraian mesti ada prosedur. Okey. So kita baca yang sahabat kita buat ni. Okey, baca dulu. Okey, dikata sini eksperimen 2 menggunakan ketulan zinc manakala eksperimen 1 menggunakan serbuk zinc. Dia kata gitu kat kita. Okey, satu guna ketulan, satu guna serbuk. Okey, bila macam yang terang tadi, bila satu guna ketulan, satu guna serbuk dengan kemolaran dan isi padu yang sama, sepatutnya kita dapat isi padu gas tu sama. Tapi dalam kes tadi isi padu gas tu tak sama. Okey, kalau yang ni kita guna ketulan, kadar tindak balas dia rendah tapi isi padu dia kena sama. Okey, saiz zinc dalam eksperimen 2 lebih besar daripada eksperimen 1. Semakin besar saiz, semakin berkurang jumlah luas permukaan. Okey, lepas tu dia pun jawab berdasarkan teori pelanggaran. So ini bukanlah cara untuk kita jawab soalan huraian. Huraian mesti ada, macam Umi terang tadi, mesti ada prosedur. Okey, jadi dalam kes ni kita mesti buat faktor kepekatan. Maksudnya Umi pun tulis sini huraian prosedur amali. Maksudnya ni memang totally tak dapat markah. Okey, nak dapat markah kat sini pun tak boleh sebab ni diguna faktor saiz. Patutnya tadi tak boleh guna faktor saiz. Kalau guna faktor saiz, okey, kalau Umi tulis kat whiteboard nampak tak? Okey, kalau guna faktor saiz dia akan dapat macam ni. Okey, kalau guna faktor saiz kita akan dapat. Okey, ni eksperimen 1, eksperimen 2 dia akan mati tempat yang sama. Macam tu. Okey, dia akan berhenti pada isi padu yang sama. Okey, yang ni betul faktor saiz. Jadi ni eksperimen 2. Yang ni guna saiz kecil, yang ni guna saiz besar. Tapi kalau macam sekarang ni, bila isi padu dia berbeza, isi padu gas berbeza, maksudnya dia ada kaitan dengan bilangan mol, MV per 1000. Okey, so sebab bila Umi tengok tak boleh jawab, maksudnya dengan jawapan yang kat atas ni murid yang dah faham. Cuma bila dalam kes ni Umi ulang sekali lagi, bila huraikan mesti ada prosedur dengan pematian tadi. Macam yang Zulaikha jawab tadi. Okey, lepas tu kena pandai pilih side dan faktor. Murid kena pandai interpret graf ni. Okey, graf ni tak boleh guna faktor saiz, dia kena guna faktor isi padu. Okey, so disebabkan oleh itu sebenar-benarnya last untuk kita last kali untuk hari ni. Okey, sebenar-benarnya ingat tak sebelum kita berhenti bercuti dulu, kita sepatutnya ada ujian amali akhir tahun. Okey, lepas ujian amali akhir tahun, Umi janji kita nak buat 2 eksperimen, betul tak? Okey, 2 eksperimen dalam tajuk kadar tindak balas. Okey, sebenarnya kadar tindak balas dia ada 4 eksperimen. Okey, faktor saiz, faktor kepekatan, faktor suhu, faktor mangkil. Tapi 2 faktor ni dia boleh kongsi. Eksperimen dia macam sama, iaitu faktor saiz dengan mangkil eksperimen dia sama. Faktor kepekatan dengan faktor suhu ni eksperimen dia sama. Okey, jadi Umi decide nak buat satu-satulah. Okey, jadi kat sini Umi pilih dulu. Okey, anak-anak yang buat buku teks boleh rujuk buku teks. Okey, ini adalah amali untuk kesan luas permukaan. Kesan luas permukaan ni ialah untuk faktor saiz. Tak kena pun tak apa, nanti Umi terang balik. Kita kena Umi terang yang dulu, baru Umi terang cara nak jawab soalan tadi. Okey, yang ni adalah eksperimen yang kita nak buat tu tapi tak buat. Okey, kesan luas permukaan ni adalah faktor saiz. Faktor saiz ke atas kadar tindak balas. Okey, dia punya tujuan dia untuk menunjukkan kesan luas permukaan ke atas kadar tindak balas. Boleh juga untuk menunjukkan kesan saiz ke atas kadar tindak balas. Sama je, boleh. Anak-anak boleh guna sama ada faktor ataupun explanation. Sebab kalau faktor saiz, explanation dia luas permukaan, jumlah luas permukaan. Okey, penyataan masalah. Bagaimanakah jumlah luas permukaan bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas? Okey, ni penyataan masalah.
Okey, hipotesis dia semakin besar jumlah ni ya. Semakin besar jumlah luas permukaan bahan yang teredah, semakin tinggi kadar tindak balas. Anak-anak boleh tulis semakin kecil saiz, semakin tinggi kadar tindak balas. Betul juga. Okey, hipotesis nak jawab dia mesti MV dulu lepas tu baru RV. Pemboleh ubah yang kita manipulasi. Jadi cara dia tengok sini. Pemboleh ubah dia yang kita manipulasi adalah saiz bahan. Jadi kita boleh jawab sini, semakin kecil saiz, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, ataupun macam jawapan ni lah, bila faktor saiz dia punya penerangan dia jumlah luas permukaan. Okey, yang kita manipulasi, yang kita ubah-ubah ialah saiz bahan ataupun terus pergi pada eksperimen tu. Kalau eksperimen tu guna zinc, saiz zinc. Kalau eksperimen tu guna kalsium karbonat, saiz kalsium karbonat. Betul ya? Okey, yang bergerak balas, apa yang kita nak tengok ialah kadar tindak balas. Sebab tu kat sini kadar tindak balas. MV, RV, arah. Arah tu ialah semakin tinggi, semakin kecil. Okey, semakin besar itu arah. Jadi semakin kecil saiz, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey. Apa yang kita malarkan? Semalarkan dalam kes ni anak-anak boleh tulis suhu. So kita malarkan suhu. Okey, boleh juga tak tulis kepekatan ataupun suhu lah lebih tepat di sini sebab kita nak ubah faktor saiz ya. Okey, bahan kalau macam dalam eksperimen ni Umi guna kalsium karbonat. Dalam eksperimen tadi guna zinc. Okey, macam ni dia ada dua lah, ketulan kalsium karbonat, serbuk kalsium karbonat. Ketulan zinc, serbuk zinc. Tak ada masalah. Okey, asid kita malarkan 0.2. Dia nak guna 0.2. Anak-anak guna 0.1, tak ada hal. Ambil satu ke bawah. Okey, radas. Okey, eksperimen kita macam ni. Siapa yang tak tahu boleh rujuk buku teks. Eksperimen kita macam ni. So kita guna apa? Kita guna burette, kita guna kelalangkun, kita guna silinder penyukat, jam randik, kaki retort dengan pengapit, besen, salur pengantar. Okey, kelalangkun, salur pengantar, besen, burette. Okey, silinder penyukat tadi nak ukur, lepas tu jam randik untuk ambil masa. Okey, so dalam prosedur ni yang pertama apa yang anak kena buat ialah okey. Mula-mula sekali prosedur ni nanti boleh baca. Umi akan attach dalam grup WhatsApp kita. Okey, Umi terang kat sini. Untuk buat prosedur ni, mula-mula sekali kita ambil burette, okey, kita bubuh air dalam burette ni. Isikan air ke dalam burette. Isikan air dalam burette maksudnya pipe dia kat bawah, kita isi kat atas. Okey, lepas isi air dalam burette. Okey, apa yang kita buat ialah kita lepas tu sebelum tu kena isi air dalam besen dulu. Isi air dalam besen. Okey, isi air dalam besen, air ni isi padu dia kita tak kisah banyak mana. Jadi apa yang kita kena buat ialah isi air ke dalam besen sehingga separuh penuh. Isi air ke dalam besen hingga 3/4 penuh. Nilai tu kita tak nak guna. Cuma kena ada satu isi padu lah. Separuh penuh, 3/4 penuh. Okey, lepas tu isi air ke dalam burette. Itu yang kedua. Telangkupkan burette. Okey, telangkupkan burette ke dalam besen yang berisi air. Telangkupkan burette ke dalam besen yang berisi air. Okey. Lepas kita isi dalam ni, kita dah telangkupkan, kita kena apit. Gambar rajah ni pun salah ni. Okey, kita kena apitkan dengan kaki retort. Lepas telangkup, burette tak boleh berdiri sendiri. Apitkan dengan kaki retort dulu. Okey, lepas kita apit dengan kaki retort, bila kita terbalikkan burette ni, telangkupkan burette, pipe dia kat bawah, dia akan jadi pipe kat atas macam ni. Okay, so sebelum sampai dekat pipe ni, kita tak tahu bacaan dia berapa. Kita tak tahu bacaan dia berapa, jadi kita kena ambil bacaan awal burette. Ambil bacaan awal burette. Kalau dalam makmal, kita buka lah sikit pipe tu supaya udara masuk, jadi udara akan tolak air. Sampailah pada tanda yang kita boleh baca skala dia. Okay, tak semestinya mula dengan atasnya 50, tak semestinya. Kalau boleh mula dengan 50 lagi bagus. Okey, selesai bahagian ni. Dah selesai bahagian ni, baru pergi belah sini. Okey, sebelah sini kita letak dulu. Okey, macam ni dia letak. Okey, marble chip ni adalah kalsium karbonat tadi. Kalau anak-anak guna zinc lah. Okey, letakkan 2 spatula serbuk zinc. Okey, letakkan 2 spatula serbuk kalsium karbonat.
Lepas tu barulah tambah dengan, okey macam dalam kes ni, dia guna 50 cm padu asid hidroklorik 0.2 mol ni diukur dan dimasukkan ke dalam kelangkun. Baru letak dalam kelangkun. Ingat bila kita dah masukkan asid, dah ada dah ketulan kalsium karbonat, tindak balas dah berlaku. Dalam kes ni kita kena kumpul gas karbon dioksida. Sebab kita guna kalsium karbonat. Kalau kita guna zinc, kita akan kumpul gas hidrogen. Cara sama. Okey. Asid hidroklorik dituang ke dalam kelangkun yang mengandungi ketulan kalsium karbonat dan ditutup dengan segera menggunakan salur pengantar. Okey, kita pun bila kita dah tuang asid, tindak balas dah berlaku. So kita kena tutup dengan salur pengantar sebab nak kumpul gas tadi. So gas tadi akan masuk, dia pergi kat sini. So kita akan ambil isi padu bacaan burette untuk ukur isi padu gas yang terbebas. Okey. Lepas tu jam randik dimulakan dengan serta-merta. Okey, jam randik dimulakan serta-merta jap Belum habis dah. Pukul 10 habis dah. Hantar ke semua gini. Okey. Okey. Selepas kita letak je tu, kita mulakan jam randik. Okey, lepas tu ke langkun tadi kita dah mula jam randik, jadi tangan ada dua. Mula jam randik satu, ke langkun tu kita goyang-goyangkan. Okey. Bacaan isi padu gas tu kita ambil dalam sela masa 30 saat. Maksudnya 0 saat catat. Seorang kawan kena catat berapa isi padu dia. Okey, 30 saat catat pula. Lepas tu 60 saat catat pula. Okay, 90 saat catat pula. Okey, lepas tu eksperimen diulang. Okey, prosedur ni salah ya. Nanti membaiki, ambil daripada internet ni. Bukan eksperimen diulang, langkah diulang. Eksperimen ulang salah. Langkah 1 hingga 7 diulang dengan menggantikan ketulan kalsium karbonat dengan serbuk pula. Sebab dia guna ketulan dulu. Kalau kita nak guna serbuk dulu pun ganti dengan ketulan, tak ada hal. Boleh ya? Okey, ni bacaan dia. Kita akan dapat keputusan macam ni. Okey, masa. Okey, lepas tu bacaan awal burette tadi. Kita dapat macam ni je, kita tolak je. Kalau bacaan burette 50, maksudnya isi padu gas tu masih kosong. 46, isi padu gas tu 4. Okey, dapat 42, makin turun sini, sini makin bertambah. Okey, kalau sini ketulan, sini kita akan dapat yang serbuk. Kalau eksperimen kita buat, sepatutnya kita akan dapat graf macam ni. Okey, lepas tu, okey, kalau kita plot graf, kita akan dapati bahawa graf isi padu lawan masa, graf tu akan yang biru ni untuk serbuk, yang merah ni untuk ketulan. Okey, tak pun tengok situ, tengok sini. Kita akan yang ni jelas. Okey. Jadi kita akan dapati bahawa yang biru ni untuk serbuk, yang merah ni untuk ketulan. Okey. Tapi dekat sini dia habis dekat tempat yang sama. Maksudnya isi padu gas ni sama. Ini bermakna faktor yang digunakan adalah faktor saiz. Yang ni serbuk, yang ni ketulan. Okey. Kita ulang eksperimen ni, kita ulang sekali lagi macam ni sebut tadi. Eksperimen ni kita ulang sekali lagi untuk dapat jawapan tadi, tapi dalam kes ni kita kena malarkan. Kita kena guna serbuk, dua-dua guna serbuk. Okey, jadi sebab kita tak nak ambil faktor saiz, kita kena ambil faktor kepekatan. Jadi contoh dia, yang pertama tadi kita guna 50 cm padu 0.2 mol per desimeter padu. Eksperimen pertama. Jadi eksperimen kedua tu kita tinggikan kepekatan. Contoh dia 0.4. Kalau pertama ni 0.2, kita ulang pula eksperimen di atas. Ulang langkah 1 hingga langkah 7 dengan menggunakan asid hidroklorik dengan kepekatan 0.4 mol per desimeter padu. Okay, sama saja. Eksperimen yang sama. Kalau yang Umi tunjuk ni kita ubah faktor saiz. Yang nak jawab soalan tadi ni, kita ubah faktor kepekatan. Okey, sebab bila guna kepekatan, kita guna formula MV per 1000, faktor kepekatan dia berkurang, kita akan dapat isi padu yang berkurang. Okey, jadi dalam kes ni anak-anak kena buat eksperimen pertama 0.4 desimeter padu, 0.4 mol per desimeter padu lebih pekat. Eksperimen kedua 0.2. Okey, sebab yang ni lebih tinggi daripada yang ni. Jadi cara dia macam yang Umi tunjuk ni. Sebiji macam ni. Cuma eksperimen yang Umi tunjuk tadi ni faktor saiz, anak-anak kena tukar faktor kepekatan. Jadi kalau dah tulis sini eksperimen 1 tadi, pekat kan? Eksperimen 1 guna 0.4, ulanglah dengan bawah ni 0.2.
Ataupun atas ni guna 1, bawah ni 0.5. So make sure dia lebih kurang. Bukan lebih kurang, kepekatan dia berkurang. Okay, kepekatan dia berkurang daripada eksperimen tadi. Okay, so itu sahaja untuk nak jawab soalan tadi. Okay, so ada apa nak tanya Umi? Habis dah kita bincang yang tu. Okay, so kalau ikutkan tadi kita dah habis dah dua esei tu. Dan eksperimen pun ada satu lagi eksperimen yang menggunakan larutan natrium disulfide. So yang tu nanti kalau ada video, Umi tunjuk video pada kelas akan datang. So kelas akan datang, Umi ada bagi lagi 2 bahan tak? 2 bahan. So mungkin kita bincang balik kertas 1 lah. Kertas 1 yang Umi dah bagi kertas tu. So macam biasa, buat dulu yang kertas 1 tu. Lepas tu nanti Umi bagi jawapan, semak jawapan, dapat markah. Lepas tu masa kelas kita go through mana-mana soalan yang tak boleh jawab. Okay, Zulaika, mana Zulaika? Ya, Zulaika tolong Umi ambil kehadiran. Ambil lagi kehadiran. ambil dah. 4 ambil 2. Okay, 4 ambil 1 siapa ambil? Jannah ambil ke? Ambil dah Mi. Jannah ambil dah. Okay. So Jannah ambil kehadiran 4 ambil 1 sebab dalam ni ada apa ni? Ada leak-leak lah apa je ni. Esambung ni tak Tapi kenal. Sambon tahu siapa? Esambung siapa Esambung? Esambung ni siapa? Ya. Kita tanya tak kak Aisyah 5B2? Aisyah 5B2 tak ada. Ni data 5B2 dia lah Aisyah. Dia tempat. Ya, Aisyah Hambung kan 5B2. 5B2 beda. Ni 4B2 ni. Itulah. Dia ni tu. Saya terfikir tadi lagi siapa. Siapa ni? Esambung ni siapa? Esambung. Siapa ni? Saya. Siapa saya? Nurul Atira. Ha? Nurul Atira. Nurul Atira. Okey, Jannah. Nurul Atira. 4B1 ke? Ya, ya. Okey, Jannah. Nurul Atira 4B1. Okey Mi. Lekik ni apa lekik? Lekik siapa? Tahu dah lekik ni siapa? Sarah Hasil. Sarah. Dia pun nama. Macam duduk dunia lain ni. Okey, tu masalah dia bila tak masuk kod MOE yang kita ni, okey. So Jannah boleh ambil kehadiran 4B1 bagi nama betul nanti. Okey Mi. Okey, Zulaika boleh ya? Okey. So Umi harap Umi stop dulu. Okey.